Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya pada hari ini Child Counselling. Ini tajuk saya ambil dari video yang telah Puan atau Madam Suzliana berikan di Google Classroom. Okay, nama saya Muhammad Syamil Ilman bin Syahril dari DPIK 5. Okay. Lecturer saya Puan Suzliana binti Mamat. Terdapat 3 isi kandungan. Yang pertama, dialog antara kaunselor dan klien. Yang kedua, kenal pasti proses kaunseling. Dan yang terakhir, teknik dan kemahiran kaunseling yang digunakan. Ini antara dialog-dialog antara kaunselor dan klien. Kaunselor terhadap klien. Yang pertama, membina hubungan. Dalam video yang telah Madam berikan, kaunselor tersebut membuat dialog terhadap klien seperti bertanyakan khabar. Contohnya, apa khabar? Dari siapa nama awak? Sekolah di mana? Darjah berapa? Pergi ke sekolah menaiki apa? Okay. Yang kedua, memperkenalkan peralatan collage yang digunakan. Peralatan yang telah disediakan di hadapan klien. Contohnya, kaunselor menyediakan collage. Contoh collage tu seperti kertas, pensel warna, alat tulis, dan kaunselor tersebut memperkenalkan satu-satu barang itu kepada klien. 3. Menerangkan langkah-langkah aktiviti collage. Menerangkan dan memberi tunjuk ajar ketika hendak memulakan atau melakukan aktiviti collage. Kaunselor perlu menunjuk ajar atau membuat tutorial cara-cara untuk menggunakannya. Yang keempat, memberi ruang kepada klien untuk menyiapkan aktiviti collage. Contohnya, jika masa yang telah kaunselor berikan terhadap klien sudah tamat, kaunselor haruslah memberi ruang untuk klien menyiapkan apa yang beliau buat. Yang kelima, klien boleh menambah lukisan atau tulisan pada collage yang dibuat. Contohnya, mewarna. Klien mewarna keseluruhan kertas tersebut dan sebagainya. Seterusnya, kaunselor meneroka collage yang dibuat. Contohnya, kaunselor menanyakan soalan berkaitan collage. Sebab apa, kenapa, bagaimana. Contohnya, sebab apa collage tersebut sebegini? Kenapa collage tersebut bentuk macam ini? Bagaimana jika collage tersebut mendapat satu benda yang negatif? Lebih kurang macam itulah. Seterusnya, kaitkan collage tersebut dengan diri klien. Contoh soalan dia, contohnya macam function. Apakah function collage tersebut terhadap diri klien? Seterusnya, membuat rumusan dan memberi penghargaan. Poin yang pertama, seronok atau tidak aktiviti hari ini. Dan seterusnya, jika cikgu membuat aktiviti ini lagi, berkemungkinan klien mahu berjumpa lagi atau tidak. Yang ketiga, ucap terima kasih terhadap klien. Yang keempat, kaunselor dapat tahu apa yang klien minat atau suka. Ini adalah apa yang saya buat dan saya catat yang berada dalam video, di dalam video yang telah Puan berikan kepada saya di Google Classroom. Slide seterusnya adalah
Kenal pasti proses kaunseling. Pemerhatian. Pemerhatian berlaku pada peringkat permulaan dengan kaunselor. Memerhatikan hubungan kanak-kanak dengan kedua ibu bapa mereka. Salah satu cara pemerhatian yang terbaik ialah dengan melihat tindak balas kanak-kanak dengan melakukan gangguan semasa mereka sedang bermain. Namun begitu, terdapat 8 aspek utama yang boleh dijadikan panduan. Oleh kaunselor apabila menjalankan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Selepas ini saya akan bentangkan 8 panduan tersebut. Okey, yang pertama panduannya adalah pemerhatian penampilan umum. Pointer, penampilan umum boleh diperhatikan dengan cara kanak-kanak tersebut berpakaian, adakah terlihat kemas atau selekeh. Adakah keadaan diri kanak-kanak tersebut dilihat terurus atau kelihatan terbiar. Okey. Perhatikan juga keadaan fizikal kanak-kanak. Adakah kanak-kanak tersebut adalah individu yang normal atau mempunyai kecacatan fizikal. Perkara lain yang boleh diperhatikan juga adalah saiz tubuh badan dan ketinggian kanak-kanak tersebut. Okey, poin yang kedua pula, pemerhatian terhadap tingkah laku. Pemerhatian sama ada kanak-kanak bersifat defensif, agresif atau responsif apabila bersama dengan kaunselor. Adakah tingkah laku kanak-kanak dilihat berhati-hati, suka membuat bising, tidak senang duduk, suka melakukan sesuatu untuk menarik perhatian kaunselor dan sebagainya. Perhatikan juga adakah kanak-kanak ada menggunakan mekanisme helah bela diri apabila bersama dengan kaunselor. Dia kena berhati-hatilah dengan tingkah laku seseorang klien. Kaunselor kena berhati-hati. Okey, ini adalah panduan yang ketiga. Kadang-kala tingkah laku kanak-kanak akan memberi maklumat terhadap emosi kanak-kanak. Contohnya, apabila kanak-kanak mencampakkan barang-barang permainan, mungkin itu menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut sedang merasa marah, sedang berada dalam keadaan marah. Pemerhatian terhadap mood atau perasaan ini penting untuk memerhatikan sama ada terdapat sebarang perubahan emosi sepanjang tempoh sesi dijalankan dan juga bagi membantu kanak-kanak menyedari tentang perasaan yang sedang mereka alami. Panduan yang keempat pula, mereka boleh dilakukan dengan meminta kanak-kanak melakukan padanan gambar seperti puzzle dan sebagainya, meminta mereka menamakan anggota badan dan melihat sama ada mereka mengenali jenis-jenis warna. Bagi kanak-kanak yang lebih berusia, perbualan umum boleh dijadikan indikator pengukur bagi melihat kebolehan kanak-kanak berfikir dan bertindak balas. Kaunselor juga perlu peka jika kanak-kanak terlihat menunjukkan sebarang simptom abnormal seperti mengalami delusi atau halusinasi. Panduan yang kelima pula, ada kanak-kanak yang mungkin masih pelat ketika bercakap atau gagap menggunakan bahasa-bahasa tertentu apabila berkomunikasi dan sebagainya. Panduan yang keenam pula, perhatikan juga cara kanak-kanak bergerak sama ada secara mudah atau sukar. Okey, seterusnya panduan yang ke-7. Setelah anda membacanya, pemilihan permainan juga dikatakan boleh menjadi pengukur kepada tahap kematangan kanak-kanak. Perhatikan juga adakah terdapat unsur imajinasi dan fantasi semasa mereka bermain. Yang terakhir adalah pemerhatian
terhadap hubungan dengan kaunselor. Aspek yang boleh diperhatikan adalah penerimaan kanak-kanak terhadap kaunselor, sama ada secara positif atau negatif. Perkara lain yang perlu diberi perhatian berkaitan dengan transference. Transference ialah keadaan di mana klien atau kanak-kanak melihat kaunselor sebagai individu yang signifikan dengannya. Transference boleh mengganggu proses kaunseling untuk berjalan dengan lancar. Itu bahaya yang transference. Dapat mengganggu kaunselor ketika majlis atau sesi sedang dijalankan. Topik yang terakhir adalah teknik dan kemahiran kaunseling yang digunakan. Ini adalah berdasarkan video yang telah diberikan di Google Classroom. Yang pertama, kemahiran mendengar. Kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien untuk benar-benar memahami apa yang telah diperkatakan oleh klien tersebut. Okay. Selain dari tutur kata itu, gerak-geri klien semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama. Dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya itu. Gerak-geri bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan perasaannya yang sebenar. Ini termasuklah perasaan hatinya, pemikiran mental dan fizikalnya. Ia dapat menunjukkan sama ada klien berada dalam keadaan yang selesa ataupun sebaliknya. So kaunselor kena betul-betul mahir dalam kemahiran mendengar. Yang kedua, kemahiran membina hubungan. Kemahiran membina perhubungan merupakan langkah yang paling awal dalam sesi kaunseling. Tujuannya adalah untuk membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien supaya klien sedia berbincang. Selain itu, kaunselor perlu berhati-hati semasa menggunakan kemahiran ini kerana sekiranya klien tersebut belum lagi bersedia menghadapi konfrontasi, klien itu akan merasakan bahawa dirinya terancam. Ini adalah kerana klien itu tidak faham bahawa konfrontasi yang dibuat sebenarnya bukan bersifat agresif dan menentang, tetapi bertujuan untuk menyedarkan klien tentang ketidakseimbangan kenyataan yang diberikannya. Yang terakhir pula, membina suasana sekeliling. Oleh sebab sesi perbincangan kaunseling tersebut mengambil masa kira-kira 11 minit 40 saat atau lebih sedikit, serta tajuk perbincangan adalah serius, maka tempat yang sesuai amat diperlukan. Kerusi meja yang sesuai perlu digunakan, seperti kerusi yang tidak menyakitkan pinggang atau bergoyang-goyang sehingga mengganggu ketumpuan atau pemikiran klien. Keadaan bilik haruslah tidak terlalu panas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu bising. Tidak ada bau yang tidak menyenangkan seperti bau tandas, bau masam, bau kepam dan sebagainya. Selain itu, tempat menjalankan sesi kaunseling mestilah kemas supaya tidak menyakitkan penglihatan klien dan kaunselor. Sekian dari saya yang tidak seberapa ini menyusun 10 jari meminta maaf terhadap Puan Susliana kerana present saya ni bagi saya amat mengecewakan sedikit. Okay. Terima kasih, madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.